Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, nak minta maaf sebab this week maybe kita tak boleh buat live lecture. So I prepare the recording for you lah. So we still have the second part of the chapter 4. So if you have any question regarding to this chapter, don't hesitate to approach me in Telegram. Tanya je, right? So let's look at the second part of the chapter 4. Okay, sekejap share screen. Okay, alright. So last week we already cover the fundamental data type. Okay, so kita dah cover yang ni. Untuk minggu ni, for this week, we going to cover the constant. Okay, escape range. Okay, control and special character and variable, global and local as well. Okay, kita akan cover 4 learning outcome ni, the 4 learning outcome ni. Okay, sikit je tak banyak. Alright, so let's look at together the next part. Okay. Okay, hopefully semua dah boleh faham data type ni apa. Okay. Okay, kita stop sampai string kan. Okay, so for this week kita akan cover constant. So apa tu constant? Constant are the fixed value that never change. Okay, fixed value dia punya keyword adalah fixed value. Okay, fixed value that never change during the execution of a program. Dia kontra dengan variable. Okay, dia macam mana nak cakap? Kalau macam kita setkan, contoh kita nak cari area of rectangle, panjang dan lebar tu kita tak set value apa-apa. Maksudnya user dia bebas nak masukkan panjang berapa, lebar berapa. Kalau kita guna constant, tak ada pilihan. Sebab kita dah set value dekat sistem tu, panjang tu contohnya adalah 100 cm, lebar adalah 50 cm. So, waktu execution of program dia dah set dah. Dia dah output dia akan keluar output yang sama. Ini constant Kalau kita tak set value apa-apa, output dia akan keluar berbeza-beza. Depends pada user. Okay, contohnya apa? Sekejap lagi saya tunjuk contoh. So, kita tengok dulu. Okay, there are 3 types of the constant. Integer constant, which is a value consists of digit or numbers. This value never change during the execution of a program. So integer constant can be the octal, decimal and hexadecimal. Alright, integer ni macam saya cerita kita dah go through minggu lepas. Integer ni adalah dalam bentuk number. Tapi untuk integer constant ni, dia tak kisah, dia mungkin boleh jadi decimal, boleh jadi hexadecimal, okay? Right, dia depends pada value yang kita setkan tu. Ini adalah integer constant. Character constant, a character constant contain only. Ni pun sama, kita dah go through dah, character tu apa? Single character, enclosed with the single quotes. Okay, maksudnya kita akan letak single character tu di antara quotes ni. Ni kan minggu lepas kita dah go through kan data type untuk karakter ni. String, string, a string consists a range of character, maksudnya dia support more than one character Kalau satu karakter je macam A, Z, I, M, that's a single character. Kalau lebih daripada satu karakter, contohnya A, B ataupun Unity Sign Islam Malaysia, that's dia dah bentuk satu words, kita gunakan string. Okay, kita menggunakan double quotes. Okay, jom kita tengok contoh. Apa tu constant? Sekejap ya. Okay, I tunjuk constant dulu Constant ni macam ni. Nampak ke? Nampak kan? Okay, constant ni, okay, contohnya dekat sini. Sekejap macam mana nak besarkan ni? Tak silap kat sini macam ada boleh besarkan ni, tapi I tak ingat kat mana. Okay, tak apa. Nanti mungkin saya akan share C++ file ni, nanti boleh tengok rujuk
Okay, constant ni, yang ni macam biasa kita kena set preprocessor dekat atas ni and then kita buka dengan block. Okay, atas ni kita kena declare variable. Okay, macam biasa still kena declare data type dia. Okay, ini adalah constant untuk integer. Integer constant tadi in int kita setkan the first number one ni ialah 12. Kita dah set value ni. So 12 ni akan automatically dia akan save dalam data type in, dia akan save dalam variable ni. Okay, number 2 kita dah set nilai 100. So bila kita nak keluarkan output cout num1 ndl, cout num2 endl, okay, kita execute. Okay, dia akan keluar. Tak ada pilihan ni, dia tak ada input sebab yang ni constant ni kita dah set value tu, number 1 tu kita dah store value 12 dengan 100 tu dekat variable num1 and num2. So dia akan keluar lah 12 dengan 100. Ini untuk constant, integer constant. Kalau kita tak gunakan constant, contohnya macam ni. Apa beza yang ni dengan yang ni? Cuba you all tengok apa beza. Yang ni kita dekat declaration variable untuk constant in ni kita dah set value, dah set dah sebelum dia execute, kita dah set dah dekat declaration variable ni kita dah setkan value. Kalau non constant, which is kita tak set apa-apa value, okay, maka user bebas nak letak value apa. Okay, contohnya macam ni okay, declare variable, kita just set dia punya data type, kita dah set dia punya variable num1 and num2. So dekat bawah ni bila kita nak masukkan input, kita kena guna cin. Okay, ni macam biasa cout, this is the instruction, kita bagi arahan kepada user, enter the first number. Cin, okay, cin ni guna untuk kita input variable yang kita set tu. Cin, okay, this one simbol dia terbalik dengan cout tadi greater than number 1 semicolon. Cout, enter second number. Cin greater than number 2, okay, return and then you execute. Okay, kat sini kita boleh depends pada user sebab tadi macam constant tadi tak ada pilihan. Okay, kita dah set dah number variable 61 dan 62 tu adalah number tersebut. Kalau untuk non-constant, integer non-constant, okay, user bebas. Letaklah number berapa? 67, 45. Okay, maka dia akan keluar output seperti yang user masukkan tu. Faham Okay, I repeat again. Constant dekat declaration variable ni, yang dekat atas kali ni, okay, kita dah set dah value dia. 112 ni dekat variable ni. Okay, and then kita keluarkan output macam biasa. Kalau non-constant, okay, ni bukan constant maksudnya kita tak ada fixed value tau. Tak ada fixed value ni, user tu bebas nak masukkan nilai apa-apa. Okay, kita just kosong, biar kosong je. Kita buat declaration with the data type and variable. And then kat bawah ni kita buat input output. Alright, sama juga dengan character. Character ni I think last week kita dah go through dah character kan. Sekejap ya, buka. Contoh constant, character constant sekejap. Ni yang apple banana tu. Still remember tak? Ingat tak last week? Okay, sekejap. Okay, macam ni kan? Sekejap. Ni salah ni. Sekejap. Okay, yang ni contoh untuk character constant So bila kita dah set kan dekat declaration atas ni dah set value, no choice, kita just keluarkan output je. Dia tak ada input. Tak ada input. Alright, melainkan kalau macam kita nak set kat input, kita just kalau tak constant, maksudnya tak ada constant, maksudnya kita just
Sekejap nak bagi arahan ni takut tak jelas. Enter any digit in character. Okey, yang ni untuk non-constant. Maksudnya dia tak ada fixed value dalam karakter. Kita tak set apa-apa dekat declaration ni. Nampak Okay, enter any digit in character. So, let's say kita letak 7. Ni kita letak T. So, dia just keluar je lah. Okay, kalau macam kita set value karakter tadi yang dekat sini. Ini constant ni constant. Digit 9. Biasa digit kita guna in, tapi I nak tunjuk digit in character. Oh, sorry. Silap. Balik tak? Ini constant ni constant. Kenapa macam ni Sekejap. Sharks, digit. Oh, patutlah silap. Sorry, tersalah quotes ni ya. Okay, ni. Ni bersambung-sambung ni kenapa bersambung-sambung ni? Sebab kita tak letak NDL. So dia punya output jadi tak comel lah keluar gitu. Okay, letak ENDL ni bagi dia tak bersambung output dia tu. Alright, so dia jadi keluar cantik lah dalam line add and S. Alright, ini constant dalam character. Maksudnya kita dah set value dekat bahagian declaration. Alright, okay, kalau macam string constant pun sama juga, lebih kurang juga. Contohnya macam kita dah set kat sini kan, cout inisi sign Islam Malaysia, tamil design physical. Tak ada input. Just kita add straight je, dia dah keluar dah. Kita dah set siap-siap dah. Okay, so ingat kalau constant ni fixed value that never change during the execution of a program. Waktu kita execute program tu, kita dah output tu dah siap-siap dah, memang ada dah, tak boleh diubah. Right, that's the constant. Okay, and the next one. Okay, escape switch. Apa tu escape switch? Escape switch adalah special symbol for most character, mostly for the control character, to be used in character and string literal only. And other than that, it's not be used while they entering the input lah. Okay, ini adalah contoh escape switch. Okay, backslash n ini untuk kita kita nak bagi dia dalam output tu, kita nak bagi dia ke bawah. Okay, maksudnya dia berada dalam line yang baru. Okay, tab. Alright, sorry. Tab ni di mana kita nak bagi dia tab lah, space kan. Okay, bell. Okay, jom kita tengok contoh. Untuk escape switch kita tengok contoh Okay, contoh macam new line character Okay, kalau biasa kita tak letak apa-apa special character. Okay, dia akan keluar macam ni. University sign Islam Malaysia, tamil design physical. Alright. Kalau kita letak any character antara input yang kita set ni. Okay, contohnya kita nak guna character, new line character. Okay, kita letaklah antara between ni, contohnya university sign. Okay, kita nak pisahkan ni. Okay, see what happen. Sekejap.
Nampak ni. Nampak ni. Okey, kita letak special character untuk /n ni. Okey, maksudnya dia akan antara between data yang kita input tu dia akan turun ke bawah. University sign Islam Malaysia ni dia turun ke bawah. Ini kegunaan untuk /n. Kalau tab, okey sekejap. Tab macam mana tu? Contohnya tab macam ni. Sekejap. Tab ni dia nak bagi space je, tak ada apa sangat ni. Sekejap University sign Islam Malaysia. Nampak ni. Nampak ni. Kan? University sign ni jarak dia biasa je. Bila kita letak /tab ni, Islam Malaysia ni dia agak jarak dekat sini. Alright. Kalau nak bagi jarak lagi, you buatlah tab banyak kali. /t. Escape. Tak ada apa sangat. Nanti try je lah. Seronok juga main ni. Nampak ni. University sign Islam dengan Malaysia ni jarak jauh sangat. Sebab you letak double slash ni between Islam and Malaysia ni letak 3 kali. Alright, nanti cuba main-main. Yang benda-benda yang lain-lain pun sama. Cuba try. And you will see what happen. Try dekat dalam antara karakter tersebut. Antara string ke karakter ke. Okay, this is the purpose of the example of special character ni, nak bagi cantik lah output tu keluar. Depends pada preference you lah. Right? Okay. Okay, next. Okay, control character. So, control character ni apa? Control character ni is you can be used as variable name or the printable. As that kita kenal pasti ada certain words ni as the predefined identifier lah. Contohnya macam ni. Okay, in, float, double, charts ni adalah data type. Constant ni pun sama, dia tak boleh, you tak boleh simply guna benda ni. Kalau tidak, contohnya you nak kan variable yang kita belajar last week kan. Variable ni kita yang tetapkan. Contohnya dekat okay, contohnya macam ni yang ni yang tadi kita guna tadi. Okay, tiba-tiba you nak guna float. Float ni sebagai variable. Tak boleh. Nanti dia akan jadi kali hitam ni. Dia, contohlah float ni you nak cakap hari ni aku nak guna variable untuk question ni sebagai float. Tak boleh guna nanti compiler ni dia tak dapat detect this is your variable. Alright, ni diharamkan guna. Perkataan-perkataan ni diharamkan guna as a variable. Data type, yang ni memang data type lah. Constant void return, tak boleh. Bila dia keluar tanda-tanda hitam macam return, return ni dikenali sebagai control character juga. Dia keluar tanda-tanda hitam yang bold ni, maksudnya yang tu you tak boleh guna. Alright, you kena set variable lain. Alright, faham Kena ingatlah, yang ni adalah contoh-contoh control character yang ataupun word yang you tak boleh set as the variable name. Okay, kita panggil sebagai predefined identifier. Alright. Sebab dalam sistem tu dan C++ compiler tu dah set dah. Perkataan-perkataan ni adalah special word. Alright. Ini pun sama. Ini perkataan-perkataan yang you tak boleh simply guna dalam you punya coding, dalam you punya C++ system. Alright. Contohlah macam you nak guna apa? Contohnya auto kan. Nak guna auto as the variable. Contohlah you dapat soalan pasal pasal kereta kan. Macam mana hasil penjualan kereta tersebut pada bulan tersebut. Alright. So you nak setkan auto ni sebagai you punya variable. Tak boleh. Dia akan keluar tanda hitam. Tak boleh. Compiler dia tak akan bagilah. Dia tak akan. Kalau you berkeras juga nak guna, okay, you berkeras juga nak guna, nanti dia akan jadi masalah lah. Okay, sebab yang ni dah set goal ni, maksudnya that's the special word yang you tak boleh simply guna. Right, dia akan error. You tengok kat mana-mana ini ada perkataan yang you tak boleh guna dalam variable atau set as the variable name. Okay, kena tahulah benda ni. Cara nak tahu
I repeat again, cara nak tahu kataan tu dibenarkan set sebagai variable name ataupun tidak bila dia keluar tanda hitam bold macam ni kan. Maksudnya yang tu you kena tukar. Contohnya macam if nak guna as a variable, dia akan keluar warna hitam bold ni. Kalau dia tak keluar bold tu maksudnya variable tu lulus lah untuk digunakan sebagai set as a variable. Alright. Yang ni pun sama, this is the special character you tak boleh simply guna je dalam coding. Okay, macam ni kan, ini yang double slash ni dia guna untuk kita set double slash ni untuk beginning of a comment. Okay, yang tanda H ni dikenali sebagai pump side at the beginning of the preprocessor directive. Okay, yang ni yang ni. Okay, tak boleh juga simply guna benda ni. Okay, open and close bracket, open close, curly bracket ni. Okay, kena tahu apa dia punya function ni. Okay, and quotes here, semicolon. Alright, cara nak tahu tu macam biasa you tengok color. Alright, tengok color macam tanda H ni, include extreme ni, dia biasa dia akan keluar color hijau. Biasa yang simbol-simbol karakter ni, yang special karakter ni dia akan colorkan warna merah. Macam semicolon ni dia akan letak warna merah. Yang open bracket, close bracket dia akan letak warna merah juga. Open curly bracket dia akan letak warna merah juga. Alright, kalau simbol yang C in, C out ni kan. Mana tadi? Okay, C in, C out pun dia akan letak warna merah juga. Yang macam greater than kan, less than kan. Kita panggil sebagai open and close bracket lah, macam tu. Alright. Okay, next. Ini komen ni I think I dah repeat banyak kali dah dalam kelas. Komen ni apa? Okay, komen ni adalah untuk reader. Reader tu siapa? Reader tu kita lah. Developer. Programmer. Reader kita. Okay, not the compiler. Kenapa? Sebab okay, dalam coding kadang-kadang terlampau banyak source code tau. So kita tak tahu yang ni untuk kegunaan apa, yang ni untuk rujukan siapa. Okay, so kita kena buat note untuk diri kita sendiri. Contohnya macam this is for declare variable. Kalau I tak letak comment atau double slash tu, okay, contoh macam ni so compiler tu akan consider apa yang you tulis kat sini as the source code. Bila you execute, dia akan keluar warna merah sebab dia baca yang ni sebagai source code. So kita tak nak bagi compiler baca words ni, kita sebagai kita punya nota kena letak double slash lah. This is comment. Atau apa dia punya ni? Sekejap lupa dah. Jenis kedua, multiple line. Okay, ini pun contoh komen, contoh ataupun the second type of the comment. Okay, kita boleh letak double slash star. Okay, jangan lupa tutup. Kalau tak tutup, you buka benda ni, dia akan consider yang in selepas variable onwards ni adalah comment. So compiler tak execute apa-apa. Jangan lupa tutup star slash. Tapi macam I prefer jenis yang kedua lah, double slash je. So dia letak double slash ni, dia akan consider satu line ni adalah sebagai you punya nota ataupun comment. Alright, okay. Depends lah, biasanya orang akan guna multiple line tu kalau comment tu terlampau panjang sampai 2 ataupun 3 line, panjang sangat kan. So macam jenuh lah pula nak letak setiap line ni double slash. So kalau pendek guna yang jenis pertama, single line tu je. Single line comment kita panggil. Alright, yang ni kena tengoklah apa beza dia. Okay, comment in C++ ada dua jenis, single line dan multiple line. Kalau single line, okay, kita akan dia akan ignore comment tu untuk first line, untuk single line sahaja.
Alright, kalau multiple line ni digunakan kalau komen kita terlampau panjang. Sampai 2 atau 3 line. Alright. Okay. Okay, so kita dah habis ni. So kita masuk next one. Next part is variable or global, or the global and local. So apa bezanya? Okay, sekejap. Sekejap ya. Alright. So global variable. Okay. Okay, variable ni macam variable kita dah belajar kan minggu lepas. Variable ni apa kan? Variable ni pun boleh ubah. Okay, variable ni pun boleh ubah. Alright, so dia ada dua jenis variable. So the global, kita tahu global variable ni apa. Global variable are defined outside of all function, usually on top of the program. So the global variable will hold their value throughout the lifetime of your program. So a global variable can be accessed by any function. Yang ni kita tak tekankan sangat sebab basically yang part ni kita akan tekankan belajar dalam bab function, which is the final chapter of the this course lah. Right? Tapi you kena tahu bezakan kat mana terletaknya variable yang kita perlu setkan. Okay, kalau global variable kita akan set dekat luar function ataupun luar sebelum in and main tu. Kat sini. Kan, biasanya kalau biasa yang kita set include iostream using namespace dia terus in main. Tapi kalau kita guna global variable, kita akan setkan variable declaration tu sebelum in main. Alright. Okay. Yang jenis kedua, kat sini. Okay. Jenis yang kedua, the second type of the variable which is we call as the local variable. Okay, apa tu local variable? Local variable can be used only by the statement that are inside that function or block of code. Inside the function or block of code. Okay, local variable are not known to function on their own. Kat mana terletaknya local variable ni? Yang tempat kita selepas in and main. Selepas in and main. Right, dekat sini. Yang ni yang kita go through minggu lepas kan. Biasanya kita set variable ni, itu kita guna local variable. Local variable. Alright. Yang tu je you boleh tahu. Tapi output dia actually basically output dia sama je. Kalau you try coding ni kan, output dia basically sama. Tapi yang ni just you kena tahu je, kena ambil tahu. Global variable ni dia akan set sebelum in and main. Okay. Dia sebab dia melibatkan function. Nanti kita belajar function ni the final chapter of this course. And local variable ni yang kita selalu declare, buat declaration, yang kita jawab soalan tutorial semua tu, yang kita practice dalam kelas, ini kita guna local variable. Nanti cuba buat dalam dalam you punya C++ tu. Okay, macam contoh I nak tunjuk kat you all lagi. Sekejap Okay, ni local variable local variable declaration dekat atas ni. Okay, kita set dekat atas ni. Okay, execute je. Ni macam biasa. Ini kita guna local variable declaration. Okay, kita setkan value. Alright, ini pun function, ini constant juga sebab kita dah set value A ni as the 10, value B as the 20. So kita nak cari nilai G. So G kita tetapkan G equal A plus B. Alright, so kita execute, compile. Okay, 10 plus 20 kita dapat 30. Ni tak ada apa sangat. Kalau guna local variable pun sama juga output dia. Cuma beza dia, okay, beza dia kita nilai G tadi tu, kita ganti dengan nilai C. Sebab kita setkan total output A plus B di dalam local variable declaration. So location kita nak setkan variable declaration tu dekat dalam ni, dalam blok ni. Macam tadi global variable kan kita set dekat luar blok ni sebelum in and main. Selepas using namespace and std ni. Ini global variable. Kalau local variable, okay,
semua jenis input, process, output ataupun variable declaration ni kita set dalam block ni, dalam curly bracket ni. Bila kita execute sama juga dia punya output. Cuma location dia je. Location kita setkan declaration tu saja, variable declaration. Itu je you tahu. Okay, kena tahu location global. I repeat again. Global. Okay, kita set, kita nak cari nilai G kita set sebelum in main, yang dekat atas ni, kan, kat atas ni between using namespace and in main ni kita setkan declaration, global variable declaration ni dekat sebelum kita dekat luar blok ni tau, luar curly bracket. Kalau local variable, okay, kita setkan semua jenis variable ni di dalam, inside the curly bracket, inside the block, dekat sini. Itu je. Alright, nanti cuba buat coding ni. Okay. So kita dah habis dah untuk chapter ni. So I hopefully that you try to do the programming on your own. Cuba buat, jangan rasa macam tak yakin ke tak confident. Cuba. Kalau salah pun tak apa, cuba buat. Okay, tapi cuba faham dulu. Mula-mula faham dulu dia punya konsep. Faham dulu mana satu data type, mana satu variable. Okay, and then baru you start with the statement. Statement ni yang kita belajar last week lah. Apa itu input, apa itu output, apa itu process. Okay, cuba buat. Kalau tak dapat output, nanti you, as usual, you can approach me in Telegram. Tanya je, insyaAllah I akan respon. Mungkin agak lambat tapi I akan respon you punya message. Right? So I think sampai di situ, sampai sini saja untuk chapter 4. Okay, yang ni just a basic je, nak tahu you untuk kita setkan variable, apa itu special character yang kita tak boleh simply guna untuk kita set dalam variable. Okay, data type, jenis-jenis data type, jenis-jenis character. So insyaAllah next week kita akan masuk arithmetic. Arithmetic ni dia melibatkan matematik punya formula lah. Okay, macam mana kita nak buat pengiraan dan sebagainya. Alright. Okay, I think that's all for this week. Okay, untuk part 2 ni tak banyak tapi hopefully you buat lah. Okay, contoh-contoh ataupun you boleh cari dekat dalam Google. Apa dipanggil, I lupa lah. W3 School kot. W3 School C++. Kat sini banyak sangat tutorial. Boleh cuba. Okay, nanti I bagi dekat dalam Telegram w3school.com. Lepas tu you just type the C++ tutorial. Nanti tengok macam mana dia orang boleh keluarkan benda ni. Tengok. Okay, seronok juga belajar benda ni. Alright. Cuba try tukar-tukar output ni. Kalau you tukar variable tu, what happen? Kalau you tukar data type tu, what happen? Alright, try to be creative. Jangan terlalu bergantung pada slide ni. Contoh slide ni suruh you buat, suruh cari apa? Suruh dia setkan variable is coding file, is variable txt. Yang tu je you tahu. Cuba tukar-tukar variable ni, lepas tu kadang-kadang you tukar data type ni. Cuba tukar and you see what happen. Salah pun tak apa kalau you learn from your mistake. Bila you buat salah, that's why yang dekat part tu lah you belajar, lagi you faham. Alright? Okay, so I think that's all for today, and as usual if you have any question, you just let me know and you can approach me in Telegram. Hopefully you enjoy lah in this C++ class. Alright. Okay, goodbye. I hope I can see you in tutorial class. Okay, for those who are tutorial class with me lah. Alright. Okay, thank you so much and stay safe. Okay, take care everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.